Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So hari ini ya menarik untuk saya kongsikan dengan Anda bagaimana MP Pendang, MP PAS yang ini sebelum itu dihalau keluar, dimaafkan. Sekarang ini selepas beliau turut serta dalam perbahasan Diraja ataupun Tita yang di Pertuan Agung, beliau cuba ya bermain politik dengan soalan yang berbau politik, cuba menyalahkan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya sahabat semua, apa yang berlaku? Kena batang hidung sendiri. Baru tahu. Cuba konon untuk apa nih supaya jawapan itu mengenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, tapi sendiri kena disekolahkan oleh ahli parlimen payah besar ini. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk kita lihat perkongsian ataupun video ini bersama-sama. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Saya hanya nak mendapatkan pandangan. Menurut laporan Bloomberg, ringgit yang berterusan menyusut pada masa ini telah meletakkan hampir ke paras terendah yang direkodkan pada tahun 1998, iaitu semasa krisis kewangan Asia. Dalam laporan itu juga ada menyebut ringgit mencatatkan kadar terburuk pada 4.88, iaitu lebih kurang sama dengan keadaannya pada hari ini, sehingga mendorong kerajaan campur tangan untuk menambat mata wang negara pada 3.80 berbanding dolar Amerika Syarikat. Dia boleh menimbulkan banyak perkara-perkara. Mengapakah kita tidak mengulangi sahaja pendekatan tersebut yang boleh menghentikan penurunan nilai ringgit boleh pulih semula? Terima kasih, Pak Ibu Besar. Terima kasih, Yang Hormat Tampin. Puan Yang Pertua, sekiranya kita mengulangi apa yang berlaku pada tahun 1998, 26 tahun yang lepas, kita akan kehilangan tarikan kepada pelabur luar buat selama-lamanya. Sebab kita kena lihat, walaupun nilainya adalah sama, Yang Berhormat Tampin, RM4.80, RM4.80 pada tahun ini, 1998, tetapi ia mempunyai karakteristik yang berlainan. 1998, kenapa kita pack? Kerana ia merupakan masalah kita. Kita ambil satu contohlah, Yang Berhormat Tampin. Bank ketika itu mempunyai NPL pada kadar 18.6%. Maknanya kadar keberhutangan rakyat tak boleh membayar ketika itu 18.6%. Dan pada ketika ini satu perkara yang kita kena fahami. Apabila kita pack, kita sekarang berada pada 3%. Kita kena naikkan sehingga 5.5% untuk samakan level dengan Amerika dolar, iaitu 5.5%. Bila kita naikkan interest ini, apa kesan dia kepada rakyat? Kesannya kepada rakyat, kita punya pinjaman akan mula meningkat dari segi cost of funding, tetapi kita kena lakukan capital control seperti mana yang kita buat dahulu. Ini juga akan melemahkan negara kita untuk masa panjang dan buat selama-lamanya. Yang Berhormat, minta alon sikit, Pak Besar. Saya banyak ni. Sikit je. Terima kasih. Yang Berhormat Pak Besar, terima kasih Yang Seri Ketua. Saya ucap terima kasih dengan fakta-fakta yang diberi itu di segi ekonominya, memang betul lah begitu. Tapi saya masih ingat lagi pada 4 Oktober 2022, ketika itu Yang Berhormat Tambun sebagai Ketua Pembangkang. Yang Berhormat Pak Besar pada masa itu menjadi Timbalan Menteri Kewangan. Yang Berhormat Tambun marah Menteri Kewangan disebabkan ringgit jatuh. Dan sekarang ini Yang Amat Berhormat Tambun Perdana Menteri yang memegang tampuk kuasa, dan juga Yang Amat Berhormat Tambun juga patut marah juga kepada Menteri Kewangan sekarang, bahkan perlu lebih keras lagi daripada dulu masa zaman Pak Besar jadi Timbalan Menteri Kewangan. Kerana prestasi sekarang ini seperti fakta-fakta yang disebut tadi lebih teruk dengan berbanding dengan Menteri Kewangan yang sebelum ini. Macam mana komen apa ni Pak Besar? Ya, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat juga turut sama dengan saya dalam Jawatankuasa Pilihan Khas Kewangan dan Ekonomi. Kita dengar penerangan yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Itu sebabnya saya beritahu Yang Berhormat, di sini bukan tempat untuk kita bermain politik. Kita di sini adalah untuk kita laksanakan tugas seperti mana titah Paduka Baginda. Saya boleh lakukan perkara yang sama untuk walaupun posisi saya sebagai ketua backbenchers, saya boleh tegur Yang Berhormat Menteri Kewangan sekiranya saya melihat ada perkembangan-perkembangan yang tidak selaras seperti mana yang dilakukan oleh negara-negara maju. Tetapi kita kena bersifat adil, Yang Berhormat.
Kalaulah kerajaan sedang melakukan sesuatu, kita sebut kerajaan melakukan sesuatu. Tetapi maaflah, Yang Berhormat Pendang, saya lihat, saya tunggu 1 jam lebih ucapan daripada Ketua Mangkang tak banyak pun mengakui apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Yang Berhormat, bersama-sama saya dalam jawatankuasa, tugas Yang Berhormat untuk terangkan apa yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Kesian mereka Yang Berhormat. Saya ingat lagi Yang Berhormat tanya macam-macam dalam sesi kita bertemu dengan Bank Negara tempoh hari. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya bergerak sikit. Baik besar, Pendang ni macam sumpah-sumpah lah. Dalam mesyuarat tanya banyak, kemudian dekat sini cakap lain pula. Macam sumpah-sumpah. Tuan Yang Berketua, Sekejap. Peraturan 36.6. Dia tak minta, dia terus bercakap, Tan Sri. Mintalah kebenaran kepada... Pendang pun tak minta. Tak, saya minta. Sekarang. Saya minta. Sila duduk, sila duduk. Saya minta tak. Payah besar geng saya. Dia tak boleh lah, kena minta lah. Payah besar geng Minta saya, Saya besar, Tuan. sila teruskan. Yang lain dia, sila dia, duduk. dia geng saya, dia geng. Saya punya ketua BBC. Ni kita nak... Tahniah Payah besar dilantik sebagai ketua Cukup, BBC. hulu langat, sila duduk. Kita nak jaga keharmonian parlimen tu. Yang minta ya tak apa. Izinkan Ikut saya peraturan. sebab sebagai pengurusi backbencher saya ada banyak perkara yang saya nak sentuh. Sebab bagi saya sebagai pengurusi backbencher bukan sahaja kita menyokong, tetapi kita harus check and balance untuk memastikan pelaksanaan di pihak eksekutif betul-betul memberi kebajikan kepada rakyat seperti mana titah si Paduka Baginda Tuan Agong. Puan Yang Bertua, kita kena lihat bagaimana pakar-pakar ekonomi, institusi perbankan, pakar-pakar pengasas ekonomi, Maybank, MIDF, Kenanga, M-Bank, Bank of America, OCBC dan CIMB yang selalu kita jadikan mereka sebagai rujukan dalam kita berbahas di Dewan ini. Mereka begitu optimis bahawasanya ringgit Malaysia akan lebih baik pada tahun ini. Kerana apa? Kerana sokongan pembaharuan struktur yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Itulah saya minta sangat kepada kerajaan supaya terus konsisten dan committed dalam melaksanakan economic reform. Jangan takut, jangan bimbang, jangan U-turn. Perlu ada keberanian dalam pelaksanaan. Menguruskan aspek komunikasi, perihal ekonomi, turun padang, bertemu dengan high touch points seperti guru, pelajar, doktor, ketua kaum, ketua masyarakat, dan tolonglah beri penerangan dalam bahasa yang mudah dan difahami supaya apa? Supaya sentimen dan persepsi ini juga memberi penentuan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan saya mengingatkan kepada kita semua, honesty is the best policy. Puan Yang Dipertua, saya tahu, saya sedar pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2023 3.7%. Memang rendah daripada ramalan asal 4.0 dan mengucup 2.1% pada suku keempat berbanding suku sebelumnya. Tetapi juga kita kena jujur dan ikhlas. Kerana apa? Kerana kita mesti melihat bagaimana pertumbuhan perdagangan secara global. 2023 hanya 0.4%. Walaupun disebut oleh tadi Yang Berhormat Larut, saya tak mau komen banyak Puan Yang Bertua. Cumanya saya nak beritahu, kita tahu unjuran IMF. Kita bentangkanlah 0.4% pada tahun 2023. Tetapi ada yang positif. Unjuran daripada IMF pada tahun 2024 dia akan meningkat kepada 3.3%. Dan bagaimana kita harus berperanan supaya untuk catch up semula nilai dagangan kita supaya dapat memangkinkan ekonomi negara. Saya ingat, Puan Yang Bertua, kita kena mencari jalan keluar untuk memperbaiki situasi ini. Kenapa? Imbangan akaun semasa, current account balance tidak terus menunjukkan penurunan. 2023 tahun lepas 1.2% kita surplus, tetapi 1.2%. 2022 kita 3.1%. Tetapi 10 tahun yang lalu kita berada pada kadar surplus 5.2% imbangan akaun semasa. Itu sebabnya saya yakin kalau kita dapat tingkatkan jumlah prestasi ekspor kita,
didominasi dengan penghasilan produk yang berkualiti dan pengekalan harga yang kompetitif, kita mampu untuk keluar daripada perkara trend penurunan ini. Melihat ke hadapan, sudah pasti penerokaan bidang pertumbuhan mesti disegerakan. Pemangkasan sektor sedia ada mesti diperkasakan. Ekspor elektronik dan komoditi ke pasaran baru mesti dilakukan segera. Jangan bertangguh lagi, Puan Ibu Ketua. Terokai destinasi yang baru. Jangan hanya bergantung kepada kawan-kawan yang lama. Dalam Dewan ini, Puan Ibu Ketua, banyak kali saya sudah beritahu. Jangan kita hanya bergantung kepada United States dan China. Terokalah benua-benua Afrika. Dan saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Datuk Seri Johari Gani kerana sudah menunjukkan kementerian beliau untuk menerokai benua Afrika. Kerana apa? Di sana ada peluang yang cukup besar. Kerana apa? Mereka akan jadi kawan baru kepada kita. Puan Yang Bertuah, saya juga ingin memberi tumpuan kepada dasar dan polisi. Titah Sri Paduka Baginda menyuruh kerajaan agar dasar yang kita buat mesti dapat menyatukan rakyat. Memperkenalkan dasar yang melengkapi dasar-dasar nasional dan mempunyai agenda pembaharuan yang mampu untuk memperkukuhkan daya saing negara. Menjadi tanggungjawab kita sebagai pengubal dan pembuat dasar untuk menjunjung titah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, menunai harapan dan amanah yang diberikan rakyat kepada kita. Puan Ibu Ketua, saya ucapkan syukur kerana kerajaan terdahulu dan kerajaan sekarang terus memperkasakan projek-projek mega seperti Pen Borneo, ECRL, Pelabuhan Pulau Keri, RTS Johor Singapura. Cumanya Puan Ibu Ketua, sewajarnya projek-projek yang berskala besar ini mesti berfungsi menjadi tulang belakang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara, agar kita dapat mampu memperlebarkan peluang sekadar pembangunan infrastruktur, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fizikal. Kerajaan perlu melihat adakah capacity building dan spillover effect yang diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya semata-mata projek mega ini dilaksanakan. Saya merasakan sudah tiba masanya dan kewajaran untuk mewujudkan Community-led Local Development Policy yang mewajibkan syarikat-syarikat yang memperolehi projek mega berjumlah 500 juta ke atas menyediakan satu dana khas secara CSR bagi program pembangunan bakat tempatan yang bersifat holistik dan menyokong pertumbuhan setempat. Projek polisi ini, Puan Ibu Ketua, mirip kepada projek yang sedia ada di bawah Kementerian Kewangan dan Kementerian Pertahanan yang dinamakan ICP ataupun offset. Saya ambil contoh, Puan Ibu Ketua. Projek ECRL memberi manfaat kepada rakyat negeri Pahang dan rakyat di Pantai Timur. Dan alangkah baiknya jika syarikat pemaju projek ini boleh memberikan offset, membina infra pusat ekonomi di sepanjang jajaran ECRL, melatih usahawan baru dalam bidang MRO dan bidang-bidang yang berkaitan. Ini yang saya masukkan secara berterusan dan bukan hanya pada fasa perbinaan, tetapi impak pembangunan dapat dirasai oleh kawasan setempat di sekitar projek mega ECRL. Puan Yang Ketua, izinkan saya memasukkan lagi satu perkara yang saya fikir amat penting Ringkaskan. dalam memastikan ekonomi kita dapat disokong, yang saya dan ramai penganalisis ekonomi melihat ini sebagai cash cow. Tuan Yang Ketua, kita dengar pencapaian kedatangan hampir 29 juta pelancong asing ke negara ini pada tahun lepas. Ada yang kata 26, ada yang kata 29. Tetapi tak apalah. Kita tertinggi di kalangan negara ASEAN. Dan sudah pasti kejayaan ini boleh dibanggakan. Dan kita ucapkan tahniah kepada kementerian yang berjaya mengusahakan kedatangan pelancong asing ke negara kita pada tahun 2003. Namun begitu, Puan Yang Ketua, dalam kegairahan kita menyambut tetamu dan pelancong luar negara ke negara kita, kita harus bersiap sedia dengan infrastruktur, fasiliti kemudahan awal yang baik dan bersih. Lebih utama lagi membuang mentaliti kelas ketiga dalam ketersediaan fasiliti kelas pertama.
Namun, Puan Ibu Ketua, jika kita teliti, kalau kita tail down betul-betul, walaupun jumlah kita meningkat kedatangan pelajar asing, tetapi jumlah belanja mereka amat-amat rendah. Bukanlah amat rendah, makna rendah berbanding dengan Thailand. Kalau Thailand 31 bilion USD, tetapi negara kita hanya 23 bilion USD. Itu sebabnya saya menyeru kepada kerajaan supaya memperlakukan sesuatu tindakan yang segera untuk memastikan lebih ramai pelancong asing yang berkualiti dan mampu berbelanja lebih dipertingkatkan selain meminta agar pemain industri lebih bersedia. Akhirnya, Puan Ibu Ketua, saya mengharapkan sangat ahli-ahli Dewan supaya kita dapat bersama-sama untuk memastikan apa yang kita lakukan pada hari ini akan memberi kesan pada masa yang akan datang. Kita belum lagi hadapi defisit berkembar seperti mana yang disebutkan tadi. Walaupun mereka hanya melihat kepada defisit fiskal, tetapi mereka juga harus jujur untuk melihat kepada current account balance yang begitu surplus. Kita belum sampai lagi kepada defisit berkembar. Ini mempunyai keyakinan dan saya yakin sesungguhnya rakyat jelata mengharapkan kita lakukan sesuatu dan insya-Allah kita mampu lakukan sesuatu jika kita berganding bahu. Sekian, terima kasih Puan Ibu Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Payah Besar. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia. Saya sangat menarik perhatian saya fakta-fakta yang dikeluarkan dalam perbahasan daripada ahli parlimen Payah Besar ini. Ya, begitu optimis, ya, begitu yakin bahwa apa yang sedang dihadapi kerajaan ini boleh dilakukan bersama. Bersama siapa? Ya, ahli parlimen, kerajaan, kabinet, pemimpin kerajaan bersama dengan pembangkang. Tapi sekiranya pembangkang tidak mahu untuk bekerjasama dan mahu untuk mensabotaj kerajaan ini supaya kerajaan ini gagal, ya, itu akan menjadi jalan yang sukar. Ya, walaupun boleh dilakukan, tapi ia akan menjadi jalan yang sukar karena adanya pemimpin-pemimpin seperti itu yang mahu melihat kerajaan ini gagal, yang mahu melihat rakyat di sana, di luar sana tertekan, terdesak, ya, dengan kos sara hidup yang semakin meninggi ini. Bukan mereka fikirkan untuk rakyat, tetapi mereka hanya memikirkan tentang agenda politik mereka sendiri, agenda parti mereka sendiri, sahabat-sahabat semua. Jadi bagi kita, bagi saya sendiri sebagai rakyat Malaysia, ya, kita harus menolak pimpinan-pimpinan seperti ini yang begitu rakus mau merampas kuasa, tetapi tidak pernah terfikir keutamanya adalah rakyat yang sedang, ya, menghadapi bebanan yang begitu berat ketika ini. Jadi terima kasih. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama dengan saya. Dan sekali lagi, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.